Assalamualaikum. Yushmina. Okey, hari ni kita nak borak pasal kronologi. Macam mana boleh berlakunya pertarungan di antara Tanjiro, Inosuke, Zenitsu dan Sang Pillar, iaitu Uzui Tengen menentang Upper Moon Demon yang ke-6, iaitu Daki dan Gyutaro. Sebelum kita sambung lain video, baru-baru ni daripada PMA Clothing ada hantar baju anime Attack on Titan dekat aku. Dia punya kualiti kain memang sedap gila, disebabkan dia pakai kain yang cukup berkualiti, iaitu Gildan Hammer 210 JSM. Baju ni memang tak panas langsung dan memang high quality. Untuk design baju pula memang simple je. Dekat bahagian depan hanya ada tulis Attack on Titan. Kalau dekat belakang baju pula, design dia memang cantik. Dan apa yang paling aku suka pasal baju dorang ni, dia punya printing baju memang berkualiti. Kadang-kadang kalau baju lain dia buat printing, kalau kita pakai ada rasa macam tak selesa tau. Tapi untuk printing PMA Clothing ni, korang rasa selesa je. Jadi kalau korang nak dapatkan baju anime Attack on Titan daripada PMA Clothing, korang boleh je tekan link yang aku ada letak dalam description. Baju ni limited tau, korang jangan lambat, takut melepas pula. Ok, dah settle, jom kita sambung lain video balik. Pertarungan dorang ni berlaku dalam Entertainment District Arc, yang mana berkemungkinan besar untuk arc ni kita akan dapat tengok dalam season 2 nanti. Dan sebenarnya kronologi pertarungan diorang ni terlalu panjang tau. Bermula dari chapter 70 sampailah chapter 98. Jadi untuk dalam video ni aku akan ceritakan secara ringkas je, dan aku akan ambil part yang penting-penting je. Ok, tapi korang jangan risaulah, aku akan ceritakan dari awal pertarungan diorang sampailah macam mana diorang menewaskan kedua-dua demon tersebut. Macam biasa, untuk dalam video ni memang totally mengandungi spoiler, disebabkan aku akan refer dalam manga. Jadi kalau korang tak nak kena spoiler ke apa, korang boleh skip video ni. ok. Semua ni bermula dalam chapter 70, yang mana event ni berlaku beberapa bulan selepas kematian Rengoku Kyojuro di tangan Akaza, yang merupakan Upper Moon Demon yang ketiga. Jadi Tanjiro, Zenitsu dengan Inosuke pun dorang training lah untuk jadi lebih kuat, sebab dorang tak nak benda-benda yang macam sebelum ni terjadi lagi. Dorang tak nak jadi useless bila berhadapan dengan demon-demon yang lagi kuat. Contohnya Upper Moon Demon. Lepas dia dari tu, Tanjiro pun baliklah dari misi solo dia dekat Butterfly Estate. Bila dia sampai dekat situ, tiba-tiba dia dengar ada orang menjerit, dan rupanya dekat Butterfly Estate tu dia nampak Uzui Tengen yang merupakan Sang Pillar sedang mengambil budak-budak perempuan dekat situ untuk bawa pergi misi bersama dengan dia. Nak diringkaskan cerita, last benda tu tak jadi pun. Uzui Tengen tak jadi nak bawa budak-budak perempuan tu, disebabkan Uzui Tengen dia buat keputusan untuk bawa Tanjiro, Inosuke dengan Zenitsu bersama dengan dia ke Red Light District, yang mana ada demon yang tinggal dekat situ. Tapi yang kelakarnya dekat sini, sebelum dorang nak gerak tu, Uzui Tengen gelar diri dia sebagai The God of Festivities, dan dia suruh dorang bertiga tu untuk dengar cakap dia. Malah Inosuke pula dia gelar diri dia sebagai The King of Mountain. So dorang bergaduh lah dekat situ. Dan dari awal lagi, si Zenitsu dengan Uzui Tengen ni memang tak masuk satu kepala lah. Dorang ni asyik bergaduh je. Dengan si Zenitsu tu cakap Uzui Tengen ni seorang yang pelik, seorang yang menjengkelkan. Dengan si Uzui Tengen ni selalu bully Zenitsu, lepas tu dia pukul Zenitsu tu. Jadi tempat dorang nak pergi ni adalah Red Light District, yang boleh dikatakan merupakan tempat-tempat pelancuran, tempat penjualan perempuan. Macam tu lah. Kalau korang nak cuci mata, memang semuanya ada dekat situ lah. Jadi sebelum dorang sampai dekat situ, Uzui pun terangkan apa yang dorang kena buat, yang mana dorang kena cari isteri-isteri Uzui Tengen dekat situ. Manakala Uzui pula dia akan cari informasi pasal demon yang ada dekat situ. Uzui mempunyai 3 orang isteri yang bernama Makio, Soma dan Hinatsuru, dan diorang bertiga tu merupakan kunoichi, dan diorang bertiga juga dah memang ada dekat sana dah dari awal lagi untuk dapatkan informasi. Tapi sampailah satu masa Uzui lost contact dengan diorang. So benda ni agak mencurigakan lah. Takutlah ada apa-apa yang jadi dekat diorang kan. Jadi untuk mencari ketiga-tiga isteri Uzui tu, Tanjiro, Inosuke
Inosuke dengan Zenitsu pun dorang bertiga kena menyamar menjadi sebagai perempuan untuk dapatkan info lagi dalam dekat 3 store yang dorang suspek, iaitu Tokito House, Ogimoto House dengan Kyogoku House. Jadi bermulalah misi dorang untuk mencari isteri Uzui dan memburu demon yang ada dekat situ. Dalam chapter 72 kita dapat tengok salah seorang isteri Uzui iaitu Makio telah pun diserang oleh demon yang berada dekat Ogimoto House. Dekat situ ada Inosuke. Tapi bila Inosuke buka je pintu bilik Makio, demon tu dengan Makio terus je hilang. Jadi diorang pun suspek dekat situlah tempat demon tu tinggal. Tapi rupanya semua tu salah. Rupanya demon tu sebenarnya tinggal dekat Kyogoku House sebagai Warabihime Oiran. Demon tu telah menyamar menjadi macam manusia biasa je. So orang pun tak dapat detect lah dia tu merupakan demon. Dekat Kyogoku House tu ada Zenitsu. Dan sebenarnya orang-orang yang ada dekat situ pun dah tahu dah Warabihime Oiran ni merupakan dalang sebenarnya. Ramai orang yang dah mati dekat situ. Tapi nak buat macam mana? Diorang tak berani nak bersuara sebab diorang pun takut kena bunuh. Sampailah satu masa waktu Inosuke, Tanjiro dengan Uzui berkumpul, diorang pun bagilah info yang diorang dapat. Tapi Uzui ada cakap yang Zenitsu tak akan datang dan dia dah letak diorang bertiga dalam situasi yang cukup berbahaya. Uzui pun terus je bagi arahan dekat Tanjiro dengan Inosuke supaya keluar dari tempat ni sebab ranking diorang rendah. Diorang tak mampu untuk handle dalam misi macam ni. Tapi Tanjiro dengan Inosuke memang tak nak lah sebab diorang percaya diorang mampu untuk membantu Uzui Tengen dalam menewaskan demon-demon yang ada dekat situ. So diorang berdua pun buat plan. Tibanya waktu malam, diorang nak pergi ambush tempat dekat mana Inosuke berada sebab diorang dah suspek dekat situlah tempat di mana demon tu tinggal. Jadi bila tibanya waktu malam, Tanjiro pun dia nak tinggalkan lah tempat Tokito House tu. Tapi sebelum tu dia berjumpa dulu dengan Oiran rumah tu. Dia minta maaf lah dekat Oiran tu sebab dia kan dah menipu dan dia bagi tahu hal yang sebenar. Bila dia tinggalkan je tempat tu, tiba-tiba dia dapat bau demon yang berada dekat dengan area tu. Dan rupanya Apemon Demon yang ke-6 iaitu Daki telah pun menyerang Oiran yang berjumpa dengan Tanjiro tadi tu dan bermulalah pertarungan di antara dorang. Tapi Daki ni dia tak nak tahu bertarung dengan Tanjiro sebab Tanjiro ni bukannya merupakan seorang pillar. Jadi dia menganggap Tanjiro ni seorang yang lemah. Tapi Tanjiro tak kisah pun pasal semua benda tu. Dia lagilah suruh si Daki tu untuk melepaskan Oiran tu. Jadi disebabkan apa yang Tanjiro dah cakap dekat Daki, Daki pun dia rasa jengkel dengan Tanjiro. Dia cakap dekat Tanjiro, "Kau ingat kau siapa? Cakap macam tu dengan aku." Dan Daki pun tak tunggu apa, dia terus je menyerang Tanjiro menggunakan selempang dia tu. Rupanya selempang Daki tu dia boleh berfungsi sebagai senjata. Dan senjata Daki tu memang cukup bahaya lah disebabkan selempang dia tu boleh menjadi seakan macam pedang juga. Dan lagi satu kemampuan untuk selempang Daki tu juga, dia mampu untuk menyimpan manusia dekat dalam selempang dia. Serangan Daki ni memang cukup kuat dan cukup laju sampaikan bila Tanjiro baru je terkena serangan yang pertama oleh Daki, Tanjiro terus je tercampak jauh dan diorang pun lawan lah. Dalam masa yang sama juga, selepas je Uzui dah berjumpa dengan isteri dia iaitu Hinatsuru yang telah jatuh sakit, dia pun dapat rasakan keberadaan demon yang berada dekat bawah tanah. Jadi Uzui pun telah menggunakan kedua-dua pedang dia tu untuk menghasilkan letupan supaya dia boleh pergi ke bawah tanah. Manakala untuk Inosuke pun dia sama juga. Dia yang berada dekat Ogimoto House tu telah menjumpai satu lubang yang dia suspek demon tu menggunakan lubang tu untuk dia pergi ke bawah tanah. So Inosuke pun apa lagi, dia kan jenis macam masuk air kan, jenis mak
mudah je dia pun telah menggunakan lubang tu untuk dia pergi ke sana. Rupanya dekat bawah tanah tu merupakan tempat simpanan daki, yang mana dekat situlah manusia-manusia yang telah ditangkap oleh daki telah disimpan. Tapi tempat tu telah dijaga oleh selempang daki yang mempunyai mata dengan mulut, dan selempang dia tu pun mampu juga untuk bertarung. Jadi Inosuke pun lawanlah dengan benda tu, sampailah dia berjaya melepaskan dua lagi isteri Uzui Tengen dengan Zenitsu yang telah ditangkap. Bestnya sewaktu dekat bawah tanah ni kita dapat tengok Zenitsu pun turut bertarung sekali walaupun dalam keadaan dia tengah tidur. Tak lama lepas tu Uzui Tengen pula telah sampai untuk membantu dorang dekat situ. Lepas je dorang dah settle bertarung dekat bawah tanah tu, dorang terus je menuju mencari demon yang sebenar. Berbalik semula dalam pertarungan di antara Tanjiro dengan Daki. Sepanjang si Inosuke, Zenitsu dengan Uzui Tengen tak ada, jadi Tanjiro telah pun berhadapan secara sendirian dengan Upper Moon Demon yang keenam, iaitu Daki. Tanjiro memang seraga gila dalam match tu walaupun dia dah gunakan Hinokami Kagura sekalipun. Tiba-tiba waktu dorang tengah lawan tu, ada penduduk dekat area situ telah pun keluar dan dia telah pun sound Tanjiro. Dia cakap, "Hey budak, kau janganlah buat bising dekat depan stok orang." Tapi malangnya dekat sinilah Daki pun telah mengambil kesempatan. Dia pun tak tunggu apa, dia pun terus je menyerang orang tu dengan kedai-kedai yang ada dekat situ, sehingga menyebabkan ada orang yang terkorban. Jadi benda tu memang membuatkan Tanjiro marah gila lah dekat Daki, sebab dia dah serang orang yang tak bersalah. Disebabkan Tanjiro terlalu marah, dia pun tak dapat nak kawal diri dia sendiri, dan kelajuan kekuatan dia pun meningkat dengan mendadak sampaikan dia mampu untuk menyerang Daki. Dekat sini kita boleh nampak tiba-tiba Daki rasa takut dengan Tanjiro disebabkan dia nampak Tanjiro ni seakan Yorichi, tapi itu sebenarnya merupakan memori Muzan yang trauma dekat Yorichi. Waktu tu kemarahan Tanjiro ni sehingga membuatkan urat-urat dekat kepala dia pun terkeluar dan dia hampir berjaya memotong kepala Daki. Tapi malangnya Daki ni dia mampu untuk manipulate kepala dia tu seakan selempang dia. So kepala dia ni jadi macam susah gila lah kalau nak kena potong. Dia jadi macam lembut je. Dia boleh bengkokkan leher dia menjadi lembut. Jadi diorang pun sambung lawan lagi. Tapi kali ni Tanjiro ada peluang lagi untuk penggal kepala Daki disebabkan pergerakan dia lagi laju dari Daki. Tak sempat dia nak penggal kepala Daki, Tanjiro telah mendapat bayangan adik dia yang suruh Tanjiro untuk bernafas. Sebab waktu tu kan keadaan Tanjiro terlalu marah sampaikan dia bertarung dalam keadaan yang tak sedarkan diri. Tanjiro tak bernafas langsung pun waktu tu sampaikan mata dia pun dah keluar darah. Jadi kalau benda tu berterusan, berkemungkinan besar Tanjiro akan mati sebab dia akan melepasi limit dia. Jadi waktu Tanjiro dah mula sedarkan diri tu, dia pun memang terbatuk teruk gila lah sebab dia tak bernafas dari tadi. Jadi disebabkan waktu tu Tanjiro tak mampu untuk bertarung dengan Daki, Daki pun ada peluang untuk membunuh Tanjiro. Waktu Daki nak serang Tanjiro, tiba-tiba Nezuko telah pun menyepak Daki untuk menyelamatkan Tanjiro. Part ni best. Kalau Tanjiro yang sebagai manusia tu marah sampaikan dia tak boleh nak kawal diri dia, tapi kali ni Nezuko yang sebagai demon tu pula terlalu marah sampaikan demon mak Nezuko pun telah keluar, dengan dekat kepala Nezuko pun ada keluar satu tanduk. Lepas tu pun Nezuko dah tak pakai buluh yang ada dekat mulut dia tu. Start je dari situ, kekuatan untuk Nezuko ni memang menakutkan gila. Kekuatan dia seakan setanding dengan Upper Moon Demon sebab kekuatan regenerate dia memang cukup laju. Waktu tu Daki memang kena belasah teruk gila lah dengan Nezuko. Tak lama lepas tu Tanjiro yang tak sedarkan diri dapat bayangan adik lelaki dia suruh tolong Nezuko sebab waktu tu Nezuko dah mula tak dapat nak kawal diri dia lagi. Bila situasi dah jadi macam ni, Nezuko pun dia mempunyai peratusan yang cukup tinggi untuk menjadi sepenuhnya sebagai demon. Waktu tu Nezuko bila dia nampak darah manusia je, dia rasa macam nak makan manusia. Tapi nasib baiklah Tanjiro sempat menghalang Nezuko. Dan cara Tanjiro nak sedarkan
Nezuko semula. Walaupun keadaan waktu tu memang susah gila nak handle Nezuko. Tanjiro pun telah menyanyikan lagu yang mak dia pernah nyanyikan dulu dekat Nezuko. Lepas je dari tu, Nezuko pun menangis dan dia telah tidur semula. Dalam masa yang sama juga, Uzui Tengen telah pun sampai dekat situ untuk membantu Tanjiro. Dan dia cakap dekat Daki, kau ni bukannya apa pun demon, sebabnya kau ni terlalu lemah. Kau ni bukannya demon yang aku cari. Tiba-tiba kepala Daki pun terputus sebab telah dipenggal oleh Uzui Tengen tanpa dia sedar. Tapi yang peliknya dekat sini, walaupun kepala Daki dah kena penggal dengan Uzui, tapi dia tak mati pun. Lepas tu Daki terus je teriak. Dia macam merengek lah waktu tu. Dia cakap dia memang apa pun demon yang keenam, dia tak kalah pun lagi. Sebenarnya dia memang cukup kuat, tapi Uzui tetap pandang rendah dekat Daki. Uzui cakap, kalau betul lah kau ni apa pun demon, tapi kenapa senang sangat aku penggal kepala kau? Cumanya Uzui tetap pelik lah, kenapa Daki ni tak mati lagi walaupun kepala dia dah tercabut. Lepas je dari tu, Daki terus berteriak lagi dengan dia cerit, kepala aku dah kena potong, Oni-chan! Dan tiba-tiba muncullah satu lagi demon, iaitu Gyutaro, merupakan abang kepada Daki. Lepas je Gyutaro muncul, Uzui pun tak tunggu apa, dia pun terus je cuba untuk menyerang mereka. Tapi serangan tu dengan mudah je dapat dielak oleh Gyutaro. Malah Gyutaro pula yang dapat mencederakan Uzui dengan menggunakan senjata dia, iaitu sabit. Lepas tu Daki pun cakap lah dekat Gyutaro, bukan dia seorang je yang ada dekat situ, malah ada lagi beberapa orang yang telah kacau kerja aku dan pergi bunuh juga perempuan yang dah bakar dia, iaitu Nezuko. Kemampuan untuk Gyutaro ni memang leceh gila lah nak handle, sebab setiap slash yang dia buat tu, dia mampu untuk kawal serangan dia tu ikut suka hati dia je. Aku ringkaskan cerita. Sebenarnya disebabkan serangan awal dari Gyutaro tadi tu telah berjaya kena dekat Uzui, benda tu telah menyebabkan badan Uzui telah pun terkena racun oleh Gyutaro. Tapi Uzui tetap mampu untuk bertahan hidup selepas kena racun oleh Gyutaro, disebabkan Uzui merupakan seorang shinobi. Lepas je dari tu, Tanjiro, Zenitsu dengan Inosuke pun telah sampai untuk membantu Uzui Tengen, dan dorang pun telah berpecah dengan Uzui dan Tanjiro akan berhadapan dengan Gyutaro, manakala Zenitsu dan Inosuke pula akan berhadapan dengan Daki. Dorang memang yakinlah mampu untuk menewaskan mereka walaupun Uzui dah terkena racun, dan Uzui pun memang cukup yakin dekat dorang bertiga sebagai successors dia. Cumanya pada awal match dorang ni, Tanjiro terlalu takut nak berhadapan dengan apa Moon Demon, sampaikan body dia pun terkaku, tak mampu untuk mengelak serangan daripada Gyutaro. Jadi untuk di awal match, Tanjiro seakan dia tak mampu untuk membantu Uzui menewaskan Gyutaro. Tapi waktu dalam keadaan getir, Uzui tak mampu nak elak serangan dari Gyutaro depan dengan belakang, akhirnya Tanjiro dah kembali semula ke dalam medan pertarungan dan dia telah membantu Uzui untuk menahan serangan Gyutaro dan selempang dari Daki, dan Uzui pula boleh fokus untuk bertarung dengan Gyutaro. Cara dorang nak kalahkan Daki dengan Gyutaro, dorang kena pancung kepala mereka berdua sekaligus. Untuk pancung kepala Gyutaro memang paling susah, walaupun Uzui dengan Tanjiro dah ada peluang sekalipun, tapi dorang tetap gagal. Lepas je dari tu, dorang pun ubah plan, dengan Inosuke, Zenitsu dengan Tanjiro akan fokus menewaskan Daki dulu, manakala untuk Uzui pula akan bertarung sendirian dengan Gyutaro. Dan resultnya, dorang berjaya untuk penggal kepala Daki, dan Inosuke pun buat plan dia nak bawa lari kepala Daki jauh dari badan Daki, sebab Daki kan tak mati lagi walaupun kepala dia dah kena pancung sekalipun. So Inosuke buat macam tu sebab dia tak nak lah kepala Daki ni dapat bercantum semula dekat badan dia. Tapi waktu Inosuke tengah lari bawa kepala Daki tu, tiba-tiba Inosuke telah pun ditikam dari belakang oleh Gyutaro tepat dekat jantung Inosuke. So Tanjiro pun pelik lah, macam mana
Gyutaro boleh ada dekat situ? Padahal dia sedang bertarung dengan Uzui Tengen. Bila Tanjiro toleh tengok je dekat Uzui, rupanya Uzui dah tak sedarkan diri dan dia pun dah kehilangan sebelah tangan dia. So untuk keadaan dalam pertarungan sekarang ni, Uzui tak sedarkan diri, Inosuke dah kena tikam tepat dekat jantung dia, Zenitsu pula dia terperangkap di bawah runtuhan. Jadi sekarang ni hanya Tanjiro seorang je yang masih sedarkan diri lagi, dan dia merupakan harapan yang terakhir untuk menewaskan kedua-dua Upper Moon Demon yang keenam tu, iaitu Daki dengan Gyutaro. Di hujung pertarungan, macam mana diorang berjaya menewaskan Daki dengan Gyutaro? Pada awalnya Gyutaro offer dekat Tanjiro untuk menjadi demon demi Nezuko. Kalau Tanjiro tak terima, Gyutaro akan belasah Nezuko sampai dia mati. Tapi Tanjiro tetap memilih untuk melawan dengan dia telah tanduk kepala Gyutaro. Ni jelas senjata rahsia untuk Tanjiro kan, sebab kepala dia ni lain macam. Dan waktu tengah getih, akhirnya Inosuke, Uzui Tengen dengan Zenitsu pun kembali sedarkan diri semula, dengan dorang pun telah menggunakan kekuatan terakhir dorang untuk menewaskan Gyutaro dan Daki. Dan hasilnya Zenitsu dengan Inosuke pun telah berjaya memenggal lagi sekali kepala Daki. Manakala untuk Gyutaro pula, Tanjiro telah berjaya untuk memenggal kepala Gyutaro serentak dengan dorang telah memenggal kepala Daki. Jadi dorang pun telah berjaya untuk menewaskan Upper Moon Demon yang keenam. Cumanya keadaan untuk dorang selepas tamatnya pertarungan tu memang teruk gila lah waktu tu, dan Nezuko pun telah menggunakan Blood Demon Art dia untuk menghapuskan racun Gyutaro yang ada dekat badan Uzui Tengen dan Tanjiro. Jadi macam tu je lah kronologi untuk pertarungan dorang. Sebenarnya untuk pertarungan dorang ni banyak je benda-benda yang penting tau. Contohnya macam perbualan di antara dorang. Tapi itulah, dorang punya match ni terlalu panjang. So kalau aku ceritakan terlalu details pasal perbualan dorang, walaupun perbualan dorang tu aku rasa memang menarik gila, dengan ada lawaknya lagi di antara Zenitsu dengan Uzui Tengen. Tapi nak buat macam mana? Kalau buat semua tu sekali, aku rasa video ni mesti atas 30 minit. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Kalau korang nak aku buat kronologi lagi pasal pertarungan di dalam anime Demon Slayer, just drop je komen dekat bawah pasal pertarungan siapa. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 150,000 subscribers dalam tahun ni. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum.